Nampak ke? Nampak tak? Okey, Nampak. boleh. Muka aku nampak Okey Okay, je. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Zul Azshikin dan semua rakan-rakan. Baik, pada hari ini kami akan membuat pembentangan berkaitan dengan webinar reflection untuk ONG dengan tajuk itu hari ialah Challenges to Cervical Cancer for Women Today. So ini adalah kami punya group members, Arifin, Afiq, Fatimah, Syafinas, Nazira dan Anis. Okay, seterusnya. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada konten yang seterusnya, saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan epidemiologi cervical cancer ni. Okay, kalau kalau kita tahu normal cancer dia nampak normal lah, tak ada macam erosion ataupun tak ada lesion. Tapi kalau macam kita abnormal bagi cervix adalah dia ada ciri-ciri dia adalah dia ada erosion macam dalam gambar ni. Dia ada erosion macam ni. Ni pun dia ada low grade. Macam ni adalah pre-invasive lesion. Pre-invasive lesion ni dia ada sama ada low grade atau high grade, which dia ada ciri-ciri untuk nak jadi kanser lah. Okay, next adalah statistik berkaitan dengan cervical cancer. So ini adalah statistik berkaitan dengan cervical cancer secara global. So kalau kita lihat untuk negara yang kurang membangun, dia punya kadar penyakit kanser tu lebih tinggi berbanding dengan negara yang telah membangun. Secara logiknya kita boleh fikir adalah disebabkan oleh masalah kewangan ataupun masalah ekonomi negara yang di mana rakyat tidak dapat menerima rawatan dengan secukup dan sebaiknya. Macam tu. So, okay, next adalah kadar kanser cervix di dalam Malaysia mengikut tahun. Okay, sebagaimana yang kita tahu, berdasarkan statistik ni kita dapat lihat kanser cervix ni dia semakin meningkat. Dia lebih ketara apabila seseorang wanita itu mencapai pada umur 40 tahun ke atas. Kita dapat lihat kat sini dia punya pertambahan kadar kanser cervix itu bertambah. Di mana kalau kita tahu adalah setiap hari dalam 6 wanita yang datang ke pusat kesihatan didiagnos dengan kanser cervix. Dia macam kalau kita tengok bab kata Prof Nasir, ada macam kita dekat berita COVID tu, setiap hari kita dapat lihat ada 6 orang wanita akan didiagnos dengan kanser cervix. Okey. Terusnya adalah statistik kanser. Ini adalah jenis-jenis pelbagai kanser. So kalau kita lihat kat sini, walaupun breast dan colorectal ni lebih dominan, lebih top dia punya dia punya amount, tapi kita pun nampak kat sini untuk kanser gynae, dia pun kalau kita campurkan dua ni adalah dia pun lebih tinggi daripada dia pun akan dijadikan sebagai top juga sebenarnya. And then kalau kita tahu antara kanser cervix dengan ovari ni, kalau dibandingkan, kanser cervix ni dia masih lagi boleh dirawat dan boleh dicegah. Okey, seterusnya adalah statistik berkaitan kanser cervix mengikut etnik. So kalau kita lihat kaum Cina lebih dominan untuk mendapatkan kanser cervix. Walaupun dia merupakan kadar yang paling tinggi, tetapi dia tidak mengalami perubahan yang ketara. Maksudnya walaupun dia tinggi, dia tak adalah dia bukanlah perkara yang terlalu merisaukan kita, macam itulah.
dia still tinggi tapi dia tak terlalu ketara macam tu. Okey, seterusnya adalah stage dari segi kanser cervix. So rata-rata pesakit yang datang ke yang mendapatkan rawatan ataupun membuat investigation, so mengikut statistik adalah kebanyakannya mendapat didiagnose dengan tahap 2 lah, stage 2, di mana kanser sel ini mula merebak daripada cervix ke organ sekitarnya, which maybe dari segi bahagian tepi, lateral dia, bahagian upper part ataupun bahagian pangkal rahim itu sendiri. Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang clinical presentation. So dekat sini apa yang patient datang, dia datang dengan masalah apa? So mostly 60 ke 80% wanita datang dengan masalah pendarahan abnormal yang biasanya selepas melakukan hubungan kelamin, iaitu dia ada masalah dengan postcoital bleeding. Seterusnya simptom yang selalu dialami adalah head yang tak normal. Maksudnya selalunya bila dia datang bulan atau period, dia akan mempunyai pendarahan yang berlebihan. Dan jika kanser sel yang dah merebak, dia dah merebak ke pundi kencing, dia mungkin akan menyebabkan hematuria lah, maksudnya kencing berdarah. Dan seterusnya ada non-specific symptom lah, macam dalam gambar ni adalah 10 tanda warning sign of cervical cancer. So antaranya ada unusual vaginal discharge, lepas tu abnormal vaginal bleeding and heavier and longer menstrual cycle. Lepas tu dia ada maksudnya bila dia urinate, dia ada rasa tak selesa, and then dia juga ada masalah nak control dia punya bladder tu pun dia ada masalah maksudnya. And then seterusnya dia waktu dia buat sex intercourse tu dia sakit, then dia juga ada selalu cepat penat, ada masalah pelvic pain, lepas tu selalu rasa maksudnya bila dia berat badan tu tiba-tiba dia bila dia ada weight loss tu tiba-tiba dia weight loss dengan mendadak. And last sekali adalah dia selalu komplain sakit kaki. Okay, next kita pergi kepada investigation. Ira, sorry, kurang jelas suara. Kuat sikit Okay, next pergi kepada investigation. Next. Okay, so investigation ni kita buat untuk confirm diagnosis lah. Sebab kadang kita tak tahu dia datang tu sakit disebabkan infection ataupun ada masalah lain kan. So kita kena buat lah semua investigation tu. So first untuk confirm diagnosis selalunya akan buat colposcopy ataupun biopsi. Kita ambil tisu dekat kawasan cervix tu. Lepas tu akan ambil blood investigation pre-op. Lepas tu untuk radiologi kita untuk check adakah kanser sel tu dah merebak ke kawasan-kawasan organ lain. Lepas tu kalau radiologi tu dia termasuk juga dengan IVU tu kan. Lepas tu IVU tu untuk nak tengok ada penyumbatan tak dekat kawasan rahim tu. So kita ada EUA dengan clinical staging macam speculum examination, bimanual examination, PR, cystoscopy dengan proctoscopy. Next adalah staging of cancer. Okay, kalau first stage, cancer tu just ada dekat kawasan cervix saja. Tapi kalau stage 2, cervix tu dia dah merebak, cancer tu merebak ke kawasan cervix dan dekat kawasan 2/3 upper vagina. Kalau stage 3, dia dari kawasan cervix dia akan pergi ke keseluruhan vagina dan parametrium. Dan kalau stage keempat daripada cervix dia merebak kepada vagina dan akhir sekali dia akan merebak kepada bladder. Okey, saya terangkan tentang treatment. Okey, first basically
untuk treatment adalah yang pertama kali adalah treatment word term. Adalah special procedure adalah ianya untuk remove the cancer at the cervix area dengan kawasan-kawasan sekitar dia. Basically untuk prevent the recurrence of the cancer lah. Okay, and then yang kita akan lakukan terapi which is ada radioterapi, kemoterapi ataupun boleh buat kedua-duanya sekali. Dan seterusnya kita akan teruskan palliative care lah kepada pesakit. Okay, what happened to the patient with poor prognostic factor, which is untuk cervical cancer adalah positif in the lymph node. Lepas tu dia ada parametrial involvement and positive resection margins. Okay, lepas tu on 1999 NCI Clinical Alert pula, they noted the result of the 5 trial showing benefit of chemoradiation, which is cisplatin over the radiation alone. Okay, seterusnya kita pergi pada risk factor. Okay, next. Okay, untuk risk factor cervical cancer ni, dia adalah dia boleh dapat first adalah HPV. HPV ni di mana HPV ni merupakan penyumbang utama kepada kanser pangkal rahim dan common infection yang berlaku bagi pesakit yang telah melakukan macam hubungan kelamin, dan boleh jadi HPV ni boleh dapat daripada pasangan dia ataupun diri dia sendiri melalui jangkitan ataupun orang lain yang ada multiple partner lah. Okay, next. Okay, cervix cancer screening ni. Okay, untuk screening cervical cancer ni, dia boleh prevent dengan melakukan screening seawal usia 21 tahun. Tapi ada syarat dia adalah 21 tahun dan telah berkahwin. And then tujuan screening dilakukan untuk kita kenal pastilah sama ada pre-invasive lesion. Maksudnya ada tak macam pre-cancer macam itulah. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah macam mana screening di Malaysia ni daripada tahun ke tahun dia improve. Contohnya pada tahun 1969 dia dah konvensional pap smear, and then pada tahun 1995 it became national program healthy lifestyle campaign. Dia improve lah daripada tahun ke tahun. Kalau dulu mungkin macam dia boleh kalau screening dia pakai selat kaca dengan kayu je. And then kita boleh tengok lah macam dulu mungkin kita boleh tengok sel je. Tapi sekarang ni kita dah boleh tengok virus. Maksudnya macam likelihood untuk jadi kanser, macam untuk ciri-ciri untuk jadi kanser. So buat masa sekarang ni dia lebih tepat lah untuk tahu dia ni apakah ciri-ciri untuk dapatkan kanser tu. Dia lebih kenal pastilah, macam lebih accurate dia punya screening tu. Okay, next. Okay, seterusnya kita akan terangkan tentang benefit of pap smear. First kali, benefit pap smear adalah untuk kita reducekan incident of cervical cancer, which is WHO. Dia cakap untuk control the cervical cancer ni, kita boleh melalui dengan pap smear untuk mengetahui cervical cancer ni ada ke tidak untuk seseorang perempuan. Dan yang kedua adalah untuk kita reducekan death disebabkan oleh cervical cancer ni. Okay, next. Okay, for the important fact,
which is 60 ke 70% wanita with cervical cancer never had any pap smear. Maksudnya dekat sini sebanyak 60 ke 70% wanita yang mempunyai cervical cancer dia tidak pernah pun buat pap smear. Tetapi 30 ke 40% lagi perempuan yang mempunyai cervical cancer dia mempunyai normal smear for 4 years. Maksudnya selama 4 tahun sekali dia buat pap smear. Tetapi dia still ada cervical cancer. But ada juga yang tak pernah pun buat langsung untuk screening pre-invasive lesion that can leads to cervical cancer and death. So sebab tu kalau dekat Malaysia kita sarankan untuk perempuan yang umur 21 tahun ke atas dan juga yang telah berkahwin untuk buat pap smear ni 3 tahun sekali. Sorry, dia bukan 21 tahun saja. Dia 21 tahun dan berkahwin. Sebolehnya macam tu. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, next. Okay, seterusnya HPV associated cervical cancer and disease. Okay, HPV yang kita tahu human papillomavirus, dia associate with the cancer and the disease. So, dia ada banyak type untuk HPV ni. Dan dia boleh berlaku dalam kalangan wanita ataupun lelaki juga, which is attribute to 9 HPV type approximately. Maksudnya dekat dalam HPV ni dia macam ada family dia yang banyak-banyak. Ada 9 which is 90% of cervical cancer, 80% of cervical precancer, 50% of low-grade cervical lesions, and among HPV positive cases, approximately have 95% of anal cancer, 90% of vulva cancer, 85% of vagina cancer, and approximately 90% of genital wart that attribute to HPV 6 and 11. Okay, seterusnya adalah local prevalence of human papillomavirus dalam kalangan lelaki maupun wanita. Okey, kalau kita lihat ke sini, nampak tak bilangan lelaki ni lebih tinggi berbanding dengan wanita. Sebab itulah kita bukan sahaja kena concentrate dekat perempuan saja. So kita juga kena concentrate dekat kaum lelaki sebab ia berkait rapat dengan hubungan kelamin lah. Lepas tu actually pun lelaki boleh mendapatkan vaksinasi HPV. Cuma program vaksinasi ni tak dijalankan secara formal lah. Dia tak macam kaum wanita yang di mana bila mereka umur 13 tahun tu diorang dah start dapat suntikan HPV dekat sekolah lah. Macam tu. Jadi kalau kaum lelaki ingin mendapatkan HPV vaccination, so mereka perlu pergi kepada pusat kesihatan awam lah untuk mendapatkan suntikan tersebut. Lepas tu bila kita tahu masalah ni ada preventive measure dia, so apakah tindakan kita? So first kita kena setia kepada pasangan kita lah, maksudnya kita jangan ada multiple partner, which dia akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan cervical cancer ni dan serta HPV juga. Lepas tu kita pakai kondom ataupun ada juga study menunjukkan bahawa circumcision ataupun sunat dapat mengurangkan jangkitan, mengurangkan risiko HPV kepada partner lah. Okey, seterusnya. Seterusnya HPV vaccination. So HPV vaccination ni macam Afiq dah cerita tadi, dia adalah untuk mengurangkan dapat kanser pangkal rahim. So dekat sini HPV vaccination ni dah di-approve dekat Malaysia pada tahun 9 Ogos 2029 dengan bajet sebanyak 150 juta. Jadi HPV vaccination ni juga dah diberi pada tingkatan 1 iaitu pada umur 13 tahun diberi kepada para pelajar perempuan. Jadi bila jadi
dapat mengurangkan sebanyak 98%. Sorry. HPV jadi kat sini HPV vaccination dapat mengurangkan 98% cervical cancer. Jadi after sexual exposure pun 40 ke 70% dapat Dapat dikurangkan. dapat dikurangkan. Tapi still ada juga keberangkalian untuk positif for HPV sebanyak 17 ke 40%. Okay, for the conclusion. Okay, next. Okay, for the conclusion, although the incidence of cervical cancer shows slightly reduced, but globally is aimed for the future reduction of the cervical cancer in 2030. So, untuk cervical cancer ni, we need to aware about the warning sign and symptom that we can get a cervical cancer or not, and screening is mandatory. Only 40% women do it. So untuk kita untuk screening ni seboleh-bolehnya cervical cancer untuk screening Pap smear ni kalau boleh dilakukanlah untuk orang yang berumur 21 tahun yang dah berkahwin untuk buat screening Pap smear ni. So for the moving of the better screening using HPV DNA and aware about the vaccination available. So untuk mengelakkan daripada cervical cancer ni, kita boleh buat screening untuk melalui HPV DNA ni dan juga aware tentang vaccination yang available untuk cervical cancer. Okay, that is from us. Thank you. Okay, sekian. Terima kasih.